ekonomi kita gunakan sistem barter. Sistem barter ni macam kita guna melalui pertukaran barang. Okey, katakan individu A ada ayam, individu B ada sayur. Jadi macam mana individu A ni tadi ada ayam, dia nak makan sayur. So macam mana dia nak buat? Jadi dia tukar barang ayam dia tadi dengan orang yang ada sayur tadi. Orang ada sayur tadi akan bagi sayur dan dia akan ambil ayam tadi lah. Itu kita panggil sistem barter, pertukaran melalui barang. Okay. Okay, and then kalau ketika ini kita kata medium of exchange or means of payment, maksud dia duit tu sekarang ni pada zaman sekarang kita gunakan duit dalam bentuk coin ataupun dalam bentuk kertas kan untuk kita dapatkan barangan barangan lah. Okey, tapi sekarang ni kita kata dah advance dah, kita tak semesti guna duit yang bentuk shilling ataupun kertas tadi, kita boleh guna transfer payments. Okey, ini yang sistem sekarang lah yang kita tengok sekarang ni. Kenapa dia tak mau jalan? Okey, jalan lah. Okey, dan wang ni ada nilai tersendiri, store of value. Okey, so maksudnya kalau macam contohnya kalau nilai RM1 dia ada nilai dia lah. Dekat wang tu kan kita tengok nilai RM1, RM100 apa semua kan. Itu kita panggil store of value, nilai duit tadi. Okey, dan biasanya duit tu tak ada tempoh tamat lah, tak ada tempoh lumpur dia. Okay, so kita boleh guna transaksi duit kita ke mana-mana saja. Contohnya kalau dalam Malaysia kan, asalnya hari ni duit tu kita keluarkan dekat Terengganu. Mungkin minggu depan duit tu dekat KL lah. Duit yang nilai dia kan kita ada nilai kod. Kalau perasan dekat duit tu kita ada tepi tu ada nilai kod dia kan. Okay, so duit kod tu maksudnya berapa banyak keluaran yang dicetak lah duit tadi tu. Okay. Okay, ni adalah sebagai unit of account. Okay, ni ciri-ciri wang. Okay, and then ciri-ciri money yang pertamanya, wang tu mestilah, okay, kalau kita nak tahu itu adalah wang ataupun tidak, kita kena tengok dia ada beberapa ciri. Yang pertamanya adalah acceptability, iaitu diterima umum. Okay, kalau benda tu diterima umum, kita kata dia adalah wang lah. Okay, so macam biasanya memang duit shilling ataupun duit kertas tu diterima umum kan. So itu adalah wang. Okay, durability must last a reasonable length of time before deteriorating. So maksudnya dia adalah durability dalam bahasa Melayu apa? Dia tahan lama lah kita kata kan. Dia bertahan lama. And then divisibility to function as money and asset must be capable of division into a smaller units to accommodate transaction of differing value. Okay, tulisan tu kecil sikit, sorry. Okay, so maksudnya selain daripada diterima umum, tahan lama, dia juga boleh ditukar dalam nilai yang kecil. Okay, so kalau wang kita kan ada yang RM100, RM10 apa semua kan, bila kita tukar orang dah terima dan kita boleh tukar balik dengan nilai yang kita kata duit pecah lah. Okay. And then itu antara ciri-ciri wang. Okay, selain tu dia adalah kita kata stable. Probability, selain tu probability atau convenient, kita mudah dibawa. Wang tu biasanya kita mudah dibawa ke mana-mana. And then uniformity. So maksudnya kita wang kita juga dia biasanya akan diterima, tadi kita diterima umum, tapi wang ni kita juga boleh digunakan bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Okay, cumanya katakan kita duit ringgit Malaysia, kita nak pergi travel ke US. So kita kena tukar duit kita ke dalam nilai dolar lah. So maksudnya di US dia orang still accept duit Malaysia untuk ditukarkan tadi. Okay, and then stability of value. Maksudnya kat sini nilai wang kita tadi adalah stabil. Okay, stabil tu daripada segi kalau RM1 tu RM1 lah maksudnya. Maksudnya kalau kita nak beli barang dengan RM1 tu pun boleh. Macam tu. Itu maksudnya stabil tadi. Okay. Hard for individual to produce themselves. Okay, biasanya wang ni kita kata susah untuk individu lain mencetak wang tersebut. Tapi dengan zaman teknologi sekarang ni agak-agak boleh tak orang cetak wang? Boleh kan? So yang ini karakteristik of money ni kita ambil kira zaman yang sebelum inilah. Cumanya zaman sekarang kita nak kata dia valid tu masih valid
Sebab kita pun masih boleh detect kata kalau duit tu duit palsu, kita masih boleh detect. Cuma kadang-kadang kita agak susah nak detect sebab kita tak tahu perbezaan yang betul-betul perbezaan duit betul dengan duit tiruan. Okay? Okay, so apa beza interest rate dan juga bond price? Okay, so dekat sini interest rate, okay, kalau bila melibatkan wang, of course dia akan melibatkan interest rate. Okay, wang dengan interest rate ni saling berhubungan lah kita kata. So katakan interest rate tinggi, kadar bunga tinggi, kalau kita kan sebagai penyimpan, kita ada wang, kita nak simpan duit dalam bank atau tak? Okay, kalau kita ada duit, kita simpan dalam bank. Bila interest rate tinggi, kita akan dapat dividen tadi. Okay, so maksudnya interest rate ni makin tinggi, kalau kita sebagai yang ada wang tadi, kita memang akan dapat keuntungan lah. Tapi kalau kita adalah peminjam, kita kena bayar dengan nilai yang tinggi juga. Okay, sebab bila kadar bunga tinggi, kita kena bayar duit tadi tinggi lah sebab kita sebagai peminjam. Tapi kalau kita sebagai penyimpan, keuntungan tu ada di pihak kita. Okay, and bond price. Bond price tu biasanya bond ni dia ada tempoh matang. Contohnya lah, kalau kita simpan, okay, bond dengan contoh bond, okay, duit, kita tahu duit untuk RM1, duit shilling kan, itu kan, itu duit. Kalau bond ni dia macam bentuk satu kertas, and then dia tulis kat situ, okay, bond RM1,000, tempoh matang dia bila-bila. Contohnya tempoh matang dia 2023. Okay, so kalau kita beli bond tadi, kita jual sebelum tahun 2023, katakan sebelum 1 Januari 2023, kalau kita jual pada bulan 12 tahun ini, selagi bond kita tu tak tempoh matang, kita tak akan dapat duit tu balik. Kita akan dapat kerugian lah. Tapi kalau bond tu tempoh matang, kita jual, kita akan dapat keuntungan. Okay, nampak tak? Berbeza, okay. Beza kadar bunga dan juga bond tadi, kadar bunga dia bergantung kepada, dia tak ada nilai untuk kertas ke apa, tak ada. Dia hanya bergantung kepada naik turun punya kita punya mata wang. Tapi kalau bond dia bergantung kepada nilai tempoh matang tadi. Okay, nampak tak? Boleh faham tak? Okay, ini just umum lah. Okay, saya just pergi yang penting saja. Ada soalan tak setakat ni? Ada rasa. Okay. Okay, ini untuk transaction of transaction ni penting tak? Sekejap Okay, sebelum ni kita tengok keluk keluk dasar fiskal kan, kita tengok keluk permintaan penawaran kan. Lebih kurang sekejap, keluk. Saya ingat balik keluk kita tengok tu. Kalau ingat dalam bab 4 yang dasar fiskal punya, keluk macam mana? Okay, so kalau dalam dalam ekonomi, macam mana kita nak tingkatkan pertumbuhan ekonomi kita, dia ada dua cara. Yang pertamanya melalui dasar fiskal, yang keduanya melalui dasar keuangan, polisi keuangan. Okay, kalau polisi fiskal, polisi fiskal dia melibatkan perubahan yang berlaku dalam cukai ataupun perbelanjaan kerajaan. Okay, kalau ingat keluk C plus I plus G tu kan, so kan pergerakan keluk ke atas kan, ataupun ke bawah. Okay, tapi kalau untuk dasar keuangan, dia melibatkan permintaan dan juga penawaran wang. Okay, kalau tengok pada slide ini adalah contoh keluk bagi permintaan wang. Permintaan wang, keluk dia adalah kita kata curam ke bawah, macam seperti dalam gambar rajah ni. So katakan permintaan wang asalnya adalah DM,
D ni kan. Okey. MD ni akan bergerak ke atas ke bawah, boleh tak agak-agak? Kita minta wang yang banyak. MD ni boleh bergerak ke atas ke bawah. Okey, contohnya lah kalau katakan bulan ni contohnya lah kita nak pergi belanja, kita beli barang, bulan ni inflasi dah naik kan, harga dia dah naik kan. Katakan bulan lepas kita bawa duit RM100, kita beli barang, kita boleh dapat 5 benda contohnya. So bila masuk bulan 6 sekarang ni, kita bawa RM100, nak beli 5 benda tadi tak dapat dah. Mungkin sebab harga dah naik. So kita boleh beli 4 saja. So maksudnya bulan ni kita akan berlakunya peningkatan permintaan wang. Permintaan wang tu daripada pihak kita lah, pengguna. So keluk permintaan ni boleh beralih ke atas. Okey, kalau kita minta banyak, kita akan boleh beralih ke atas lah. Okey, bagi pihak kerajaan yang mengawal wang tadi. Okey, keluk penawaran wang, dia akan tegak ke atas. Macam mana nak tulis? Sekejap. Oh, tak boleh edit sini. Okey, kalau keluk penawaran, dia akan bergaris lurus daripada atas ke bawah macam tu. Ada tak Cak? Saya tengok slide ni. Okey, sini terus. Okey, saya terus ke sini ya. Supply and demand money. Okey, MD ni, ini adalah keluk permintaan wang. Yang garis tegak ni, keluk penawaran wang. Keluk penawaran wang ni, kenapa dia adalah tegak? Sebab wang kita dikawal oleh Bank Pusat. Jadi penawaran wang hanya boleh dikeluarkan oleh Bank Pusat. Dan katakan walaupun permintaan wang meningkat, contohnya meningkat tadi saya kata naik kan, kita minta wang meningkat, penawaran tu tak akan meningkat sebab Bank Pusat yang kawal. Melainkanlah kalau Bank Pusat kata, oh kita nak kawal ekonomi, so kita kena lakukan polisi keuangan. Bila dia lakukan polisi keuangan, dia nak tambah nilai wang dalam pasaran, barulah keluk MS yang tegak ni tadi akan beralih ke atas, akan beralih ke kanan ataupun ke kiri. Tapi kalau kerajaan tak laksanakan polisi keuangan, keluk MS ni tak akan beralih. Dia masih akan ada di sini. Okey kah? Saya nak lukis sekejap. Okey. Okey, ini saya dah terangkan tadi. Pergerakan keluk MS tadi. Sekejap saya lukis jugalah dekat depan. Macam mana nak tunjukkan kata ni? Video lah kan? Lama tak nampak. Nampak tudung saya lagi. Ini kena ke depan whiteboard. Nampak tak? Nampak. Okey. Kau tutup lampu ni kot. Cerah terus. Cerah terus kan? Sudah ikut nampak. Okey. Okey. Okey, ni adalah keluk MD, permintaan wang. Okey, ni adalah keluk MS, penawaran wang. Okey, MD ni rujuk kepada pengguna. Kita lah.
kita boleh meminta wang banyak ataupun berkurang. Tapi permintaan wang ni bergantung kepada bank pusat juga. Okay, contohnya lah, kita macam saya kata tadi, kita minta wang untuk bulan ni lebih tinggi daripada bulan lepas. So maksudnya MD kita akan beralih ke atas. Betul tak? Sorry, MD1. Okey. Walaupun MD kita beralih ke atas, tapi penawaran wang masih tak berubah. Okey. So cara macam mana penawaran kan kita masih di MS kan? Cuma yang berlakunya kat sini, okey, ni adalah kadar bunga kita. R1. So pada sebelum pada MD kita kat sini, kat bawah ni, kadar bunga kita katakan 1.75. Okey, contohnya saya guna nilai OPR lah. 1.75. Lepas tu bila permintaan wang meningkat, menyebabkan kalau MD ni beralih ke atas, dengan kata lain, penawaran wang tak berubah. So kalau kita perasan, kadar bunga pun akan meningkat. Okey, sebab apa? Keseimbangan dia berubah dah. Daripada sini dia naik ke sini kan. Sebab penawaran dia tak berubah. Okey. Ini katakan berlakunya perubahan dalam permintaan wang. Okey, tapi kalau untuk kes kedua pula, ni. Okey, sini adalah permintaan wang. Sini adalah penawaran wang. Okey, katakan di sini kadar bunga tadi 1.75. Keseimbangan yang asal di sini. Okey, baru-baru ni pernah dengar tak isu OPR? OPR dia meningkat berapa persen? 0.4. Sebelum ni 1.75 kan, dia meningkat jadi 2% kan? Dia meningkat 0.25 lah lebih kurang. So dia meningkat jadi 2%, betul. So bila OPR meningkat jadi 2%, bermaksud kerajaan telah melakukan dasar polisi kewangan lah tu bila dia naikkan OPR. Maksudnya kerajaan campur tangan, dia naikkan OPR. Bila naikkan OPR, penawaran wang dalam bank, dalam pasaran akan berkurang. Betul tak? Bila berkurang, MSC akan beralih ke kiri. So, bila beralih ke kiri, kita keseimbangan yang baru dia adalah di sini. Okey, sorry. Dia lari pula. Okey, di sini. MS1. Okay, nampak tak? Okey, pada ketika MS1 ni, penawaran wang dalam pasaran berkurang. Macam mana boleh jadi macam tu? Okey, bila kerajaan naikkan kadar bunga, orang tak, okey macam kita kan, kita rasa barang akan meningkat, betul tak? So, agak-agak kita akan berbelanja lebih, betul tak? Kita akan kurang berbelanja dan kita akan simpan duit, betul? Okay, so bila kita simpan duit tu akan masuk ke dalam bank. Bila duit masuk ke dalam bank, dalam pasaran ni, dalam sekarang ni, duit tu dah berkurang. Betul tak? Orang dah tak belanja, orang simpan dalam bank. So maksudnya duit tu dah secure dalam bank lah. Bila selamat dalam bank, sebab tu kita kata MS dah berkurang tadi. Penawaran wang dah berkurang. Okey. Satu lagi cara dia, kerajaan akan macam mana? Kalau dia jual bond, dia ada dua cara lah. Kalau dia jual bond, dia akan dapat duit. Betul tak? Kerajaan kalau dia jual bond, dia akan dapat duit. Dia dapat duit tu, dia pun boleh kurangkan wang dalam pasaran. Kalau dia jual bond, dia kurangkan duit dalam pasaran. Kalau dia beli bond, dia tambahkan duit dalam pasaran. Faham tak yang tu? Dia nampak tak? Kerajaan beli bond, dia beli, okay, dia ada bond kan, asalnya bond. Kalau kerajaan jual bond, dia jual, duit tu akan dapat ke dia kan? Macam kita lagi jual barang, duit tu akan dapat kita. So maksudnya duit tu kurang daripada pasaran. Tapi kalau kita nak tahu kerajaan tu tambahkan duit dalam pasaran, dia jual bond, dia beli bond daripada pasaran tu, dia bayar duit ke orang. Okey, itu beza dia.
So pada waktu ini, yang 2% ni, kalau kita sebagai penyimpan duit tadi, kita akan dapat keuntungan. Sebab kadar bunga ni akan memberi keuntungan kepada penyimpan duit tadi. Tapi kalau kita sebagai peminjam duit, kita buat loan dengan bank, kita kena bayar dengan interest rate lebih tinggi lah. Kita kena bayar lagi banyak lah dalam dengan bank tadi. Okay, boleh beza eh? Okay, so itu setakat pasaran kewangan dan juga untuk bab 6 lah. So jangan risau, saya rasa bab 6 kita tak ada masuk sampai ke keluk lah untuk exam. Setakat yang basic saja tadi. Tapi tak apa, nanti saya bagi hints lah apa yang masuk untuk exam. Okay, so kita pergi ke bab 7. Satu slide. Okay, untuk bab 7 kita akan tengok kepada international trade. Okay, internationalization ni ataupun kita panggil globalization ni dia melibatkan perdagangan ataupun kita kata perniagaan di antara dua negara lah, dua atau lebih negara lah. Maksudnya contohnya Malaysia dengan Thailand, Malaysia dengan US. Okay, dia akan melibatkan perdagangan antarabangsa. Okay, so ni adalah dia punya term-term dia, trade surplus, trade deficit, international trade. Okay, trade surplus, situasi di mana negara kita, kalau kata kita Malaysia adalah negara ekspor, pengeksport, tahu tak ekspor apa, import apa? Okay, tahu kan? Okay, so kalau kita sebagai negara pengeksport, kita yang menghantar barang keluar, okay, dan nilai kita lebih banyak daripada kita import barang masuk, dia akan jadi trade surplus. Okay, tapi berbeza pula dengan trade deficit, bila import barang masuk lebih banyak daripada barang yang keluar. Okay, import masuk lebih banyak daripada ekspor barang. Itu kita panggil trade deficit. Okay. Okay, international trade is a exchange of capital, goods and services across international border or terrorist. Okay, so maksudnya perdagangan barangan ataupun pertukaran barangan yang melibatkan dua buah negara tadi ataupun lebih lah. Okay, so di dalam ekonomi dia ada dua benda yang kita akan tumpu adalah comparative advantage dan juga absolute advantage. Okay, cuba tengok dekat slide ni. Cuba tengok apa beza absolute advantage dan juga comparative advantage. Saya bagi masa 1 minit untuk baca dulu. Okay, boleh beza tak absolute dan juga comparative? Okay, kalau absolute advantage, okay, kalau kita contohnya lah Malaysia dengan Thailand. Okay, dia don't hasilkan padi, contohnya lah. Okay, kita bagi padi dengan satu lagi apa? Padi dengan kita kata kasut lah. Okay, padi dengan kasut dua barang Dua Malaysia pun nak hasilkan padi, nak hasilkan beras. Thailand pun nak hasilkan beras, Malaysia nak buat kasut,
Thailand pun nak buat kasut. Ini contoh. Okey, katakan di Malaysia dia kekurangan biji benih beras. Tadi Thailand ada kelebihan dekat situ. So mungkin kita boleh bagi Thailand lah untuk keluarkan benda tu. Dia fokus kepada beras tadi. Okey. Comparative advantage pula dia tengok dari segi low cost. Maksudnya antara kasut dengan beras tadi, yang mana akan kos yang lebih rendah dekat Malaysia, yang mana kos yang lebih rendah dekat Thailand. Itu perbezaan dia lah. Satu kita tengok daripada produce barang, satu lagi kita tengok dari segi dia still kita ada komparatif dia punya penghasilan. Cuma dia segi, satu kita tengok dari segi resources dia, satu lagi kita tengok dari term lower cost. Okey, nanti kita tengok dia punya pengiraan dia macam mana. Ini just penerangan. Sekejap. Okey, ini adalah contoh untuk absolute advantage. Okey, contohnya ada dua negara, New Zealand dan juga Australia. Okey, New Zealand, Australia. Dia nak hasilkan gandum dan juga kapas, cotton kan. So, asalnya New Zealand hasilkan 6 bushel gandum, 2 bale cotton. Australia pula dia nak hasilkan 2 bushel wheat tu gandum lah kan, betul kan? And then 6 bale cotton. So macam mana dia nak solvekan masalah ni kan, bila dia berlakunya kekurangan sumber something macam mana kan. So apa yang boleh dibuat? Sekejap. Komparatif. Saya nak kena pasti apa masalah dia kejap sebenarnya. Dua hektar. Okey, kalau perasan dekat table 19.3 ni kat bawah ni, New Zealand, okey, kalau dia katakan dia nak hasilkan 150 bushel untuk wheat dan juga cotton. Okey, untuk New Zealand dia memerlukan 25 hektar tanah. Pasal nak 25 hektar tanah kalikan dengan 6 bushel per hektar ni, dia akan dapat 150 bushel ni. Okey, bekas lah untuk gandum. Okey, tapi kalau dekat Australia, dia hanya boleh menghasilkan 2 sahaja. So dia memerlukan 75 ekar tanah lah maksudnya kan, untuk menghasilkan 150 bushel. Okey, so maksudnya kalau macam ni, nak senang advantage tu kita kena bagi dekat New Zealand lah, sebab dia perlukan 25 ekar saja. Okey, nampak tak? Okey, kalau yang dekat sini pula cotton, kita tengok. Kalau untuk cotton New Zealand, dia hanya boleh hasilkan 2 je kan? 2 bales saja kan? So, maksudnya kalau dia nak hasilkan 150 bales, maksudnya dia kena kalikan dengan dia perlukan 75 ekar tanah untuk hasilkan cotton. Berbeza pula dengan Australia, dia hanya perlukan 25 ekar sahaja untuk hasilkan 150 bales. So, maksudnya kalau kat sini kelebihan untuk cotton adalah pada Australia. Okey, nampak tak yang tu? Okey, yang tadi adalah absolute advantage. Okey, nampak Yang ni kita tengok kepada comparative advantage. Kalau comparative advantage pula, okey, kita cuba tengok kat sini. Sama juga New Zealand dan juga Australia. Kita ada gandum dan juga cotton. Okey, katakan New Zealand hasilkan 6 bushel gandum dan 6 bales cotton. Australia dia nak hasilkan 1 bushel gandum dan juga 3 bales cotton. So, apa yang perlu buat dalam comparative advantage? Kita tengok pada table 19.6 ni. Betul. Okey, so kita kena buat macam tadi juga. Kita buat macam tadi. Katakan kita nak 300% bushel untuk
dia mention pasal tanah. Sekejap nak back balik. Sekejap sebenarnya. Saya nak tengok. Dia ada mention pasal tanah. Okay, tak ada mention pasal tanah. Tapi kat sini diandaikan kedua-dua negara ni ada 100 ekar. Okay, kalau pasang kat sini kan, nampak tak 50 ekar, 50 ekar, 75 ekar tambah dengan 25 ekar, 100 ekar. Maksudnya kedua-dua negara ni akan ada tanah berkeluasan 100 ekar. So untuk menghasilkan 6 basel weight bagi New Zealand, dia memerlukan 50 ekar. So kita kalikan dengan 60, kita akan dapat 300. Dia bahagikan lah. Okay, bagi kedua-dua ni. And then untuk cotton pula, dia ambil lagi 50 ekar. Dia buat untuk hasilkan 6 basel bales cotton, kita akan dapat 300 bale lah. Bales, okay. Untuk Australia pula, okay, sebabkan dia nak seragamkan dia punya pengeluaran tu sebanyak 75 bales dan juga basel. Okay, so maksudnya kat sini 100 ekar tadi dia dividekan kepada dia bagikanlah setempat untuk tanaman gandum, setempat lagi untuk tanaman cotton. So dia memerlukan 75 ekar tanah untuk hasilkan 75 basel cotton weight. Okay, manakala untuk cotton pula Australia memerlukan 25 ekar tanah untuk menghasilkan 75 bales cotton. Okey ke? Space is running, alamak. Cuba tengok. Space is running out. Takut semua tak dengar. Okey lah. Okey lah. Okey, tak apa. Yang ni mungkin tak clear, nanti kita akan tengok pada latihan lah. Nanti saya akan bagi latihan. Bukan hari ni, mungkin saya akan masukkan latihan tu esok. And then kita cuba buat latihan tu. Okey. Okey, so tadi kita tengok dekat sini kita tengok kelebihan untuk, kalau kita tengok kat sini memang kedua kelebihan tu adalah kepada New Zealand lah. Sebab New Zealand boleh hasilkan 6 basel weight untuk dia akan dapat 300 basel lah. Betul tak? Kalau dia guna 50 ekar tanah tadi dia akan dapat 300. So kalau untuk cotton pun masih New Zealand yang akan menang sebab dia boleh hasilkan 6 bales tadi dengan 50 ekar tadi dia boleh hasilkan 300 bales. Betul tak? Nampak kat sini kan? So maksudnya kat sini kalau kita tengok kes ni memang totally New Zealand lah. Kita kata dia akan jadi pengeluar utama. Okay, so untuk kita nak capai keseimbangan antara perdagangan tadi, apa yang kita perlu buat? Okay, stage 1. Okay, stage 1 kita bagi je dekat New Zealand untuk kita kata untuk keluarkan basel tadi. Untuk keluarkan weight tadi, untuk keluarkan gandum tadi. So, kita tengok bila New Zealand keluarkan gandum tadi, kita bagi dia kelebihan lah kan. Sebab tadi kan kita tengok dekat keluk ni, dia punya ni 6 kan. Yang ni 1 je. So kita bagi je dekat New Zealand untuk dia jadi pengeluar utama gandum tadi. And then so dekat kolom ini stage 1, Australia kita tak gunakan apa-apa untuk keluarkan gandum. Lepas tu nilai dia kosong kat sini. Okay. So kita dah bagi kepada New Zealand. So bila bagi kepada New Zealand, dia akan tambah 25 ekar tadi lagi. Sebab apa 25 ekar? Yang ni kan 75 kan? Nampak 75 dekat sini? So dia pergi ke 75 dekat Australia, dekat New Zealand tadi. Sorry, dia patah balik pula. Sebab dia kan slide kena patah-patah. Okay, so akan jadi 75 kali dengan 6 basel. Kita akan dapat 450 basel. Okay, 450 basel ni kita dah cover untuk Australia tadi sekali. Maksudnya New Zealand dah keluarkan, dia boleh
ekspor dia punya gandum ke Australia. Sebab Australia memerlukan berapa tadi? Ingat tak sebelum ni? 75 je kan dia memerlukan kan? 75 kali dengan 1 sama dengan 75 je kan? Dia memerlukan 75 je. Tapi bila kita bagi pengeluaran tu kepada New Zealand, so bermaksud bila New Zealand, okay, stage 2, New Zealand yang keluarkan gandum tadi, dia keluarkan dengan 75 ekar. 75 ekar tu memang dia fokus untuk gandum saja. So, dia boleh hasilkan 450 basel. Okay, di negara dia, dia hanya nak pakai 300 saja. So, dia akan ada baki 150 tadi. Betul? So, bila ada baki 150, okay, 75 je yang nak pakai di Australia kan. So, dia boleh eksport 75 ataupun 100 lah ke Australia. Contohnya dia eksport, kalau kes ni kita tengok dekat stage 3 ni, dia eksport 100 ke Australia. 350 tu dia letakkan di negara dia. Maksudnya dekat negara dia pun akan ada baki 50 tadi. Maksudnya dia 300 je, tapi sebabkan dia adalah pengeluar utama, dia boleh hasilkan lebih banyak. So dekat negara dia pun akan ada lambakan gandum tadi lah. Kuantiti gandum tu akan lebih banyak dekat negara dia juga. Okey kah? Okey, bagi cotton pula. Okey, asalnya tadi New Zealand dia nak hasilkan 6 bales, Australia nak hasilkan 3 bales tadi kan. So kalau New Zealand kita tengok stage 2, dia dah 100 ekar tanah. Dia dah guna 75 tadi untuk gandum. So maksudnya dia ada kekosongan lagi 25 saja, betul? 25 ekar saja lagi. So bila 25 ekar tadi digunakan 25 ekar tadi untuk hasilkan cotton. So dia hanya boleh hasilkan 150 bales saja, okey. So untuk Australia pula, tanah tadi dia tak gunakan untuk gandum kan. So tanah dia tadi 100 ekar tadi semua dia bawa pergi ke cotton. Okey, bila dia bawa pergi ke cotton, jadi 100 ekar didadakkan dengan 3 bales. Sebab tadi kan dia memang nak 3 je kan, satu ekar tanah dia boleh buat 3 saja. So dikalikan dengan 3, dia boleh hasilkan 300 kat sini. 300 bales. Okey, so untuk 300 ni, yang diperlukan adalah sebanyak 75 sahaja. Cuba tengok kat sini. Okey, yang diperlukan 75 saja kan kat sini kan, yang awal tadi. So bila dia adalah kita kata bila Australia kita beri dia kuasa untuk hasilkan cotton, dia boleh hasilkan sebanyak 300 bales. Okey, so dekat New Zealand dia masih hasilkanlah cotton. Dia hanya sebab dia gunakan baki 25 ekar tanah tadi untuk hasilkan cotton. So dia hanya dapat hasilkan 150 bales sahaja. So maksudnya dia perlukan 300. Asalnya dia perlukan 300, jadi 150 lagi dia akan ekspor, dia akan import daripada Australia untuk tampung cotton yang tak cukup dekat negara dia tadi. Okay, so kita tengok dekat stage 3. Okay, stage 3, okay, katakan asalnya tadi, yang awal tadi tu, sebab dia nak kena back kan, yang dekat sini, Australia hanya memerlukan 75 bales, New Zealand hanya memerlukan 300 bales saja kan. Okay, so kalau kita dah kira tadi, kita dah kira advantage, comparative advantage, kita akan dapat yang ini, stage 2 ni kan. Okay, 150 bales daripada New Zealand, 300 bales daripada Australia. Okay, so Australia hanya perlukan 75 saja tadi. So maksudnya dia boleh ambil lebih lah, 75 dia boleh ambil 100. Tengok kat bawah ni dia ambil 100 kan. So baki dia tadi dia eksport ke New Zealand. So New Zealand asalnya diperlukan 300 saja. So disebabkan kita ada comparative advantage tadi, dia boleh ambil lebihan daripada Australia tadi sebanyak 50 lagi. So sebab tu kita tengok kat sini dia dapat 350 bales bagi cotton selepas berlakunya comparative advantage. Maksudnya bila kita buat pengkhususan tadi, akan ada advantage lah, kita boleh hasilkan lebih banyak cotton dan juga wheat. Okay, itu maksud dia tadi, sebab apa kita ada comparative advantage dan juga absolute advantage. Okay, benda ni agak pening sikit, tetapi insyaAllah saya yakin boleh buat. Nanti kita akan tengok latihan. Sebab saya ada tak saya masukkan dalam e-learning latihan. Okay, so far saya memang tak masukkan kot dalam e-learning. Kejap saya check. Okay, so latihan saya tak masukkan lagi. Tak apa, nanti saya akan masukkan latihan. Okay, untuk esok, kita tak ada kelas.
Cumanya kita ada satu lagi quiz. Ingat tak kita tak buat satu lagi quiz? Kita ada 2 quiz kan? Satu je. Sekejap saya check balik. Saya pun pening dah. Sebab, sekejap saya check balik Tapi kita baru buat satu je lah yang saya confirm. Midterm. Tak apa, kalau quiz ni saya just buat sebagai syarat je lah kalau kena buat 2 pun. Sekejap. Quiz 2. Okay, tapi dia ada 2 quiz. Nak buat satu je ke? Yang hari tu je ke? Syukur dah tak nak buat. Tapi tutorial kena on jugalah. Tutorial on salah, betul salah belakang kira dulu. Yang pentingnya kita capai tutorial 3 ni. Maksudnya kita buat latihan lah. Okay? Kalau nak buat quiz untuk backup pun boleh, tak ada masalah. Cumanya kalau korang nak tampung mana-mana yang saya rasa better kita buat quiz, kita better juga buat tutorial. Bukan apa, sebab kalau ada markah yang tak cukup, kita boleh tampung. Okay, kalau quiz saya akan buka esok, saya bagi masa 2 hari. Saya buka esok sampai esok Isnin kan. Saya buka Isnin sampai Selasa untuk quiz. Basic saja, saya akan buat bab kewangan tadi. Bab 6 tadi, bab wang tadi. Boleh je tengok nota, tak ada masalah. Okay, sebab quiz je kan, saya akan buat soalan 10 je, tak banyak pun. 5 ke 10 soalan, bergantung antara 5 ke 10, mungkin 7 antara tu lah. Tapi memang soalan bab 6 saja saya akan buat, yang basic saja. Boleh tengok nota, tak ada masalah. Sebab kita nak memenuhi item-item teaching plan, yang kita punya dah rancang ni kan. Okay, yang dia nampak tak? Tak nampak? Nampak? Okay. Boleh nampak. Okay. So esok macam saya kata tadi, saya akan on quiz, tapi saya akan on untuk 2 hari lah. Saya akan buka esok sampai ke hari... tapi esok nak buat assignment kan? Hantar assignment last kan? Tak apa, saya buka sebab esok sekejap. Okay. Saya akan buka sampai hari Khamis ni lah. Saya akan buka sampai hari Khamis untuk quiz. And then tutorial pun saya akan buka juga sampai hari Sabtu. Okay, satu soalan je saya akan bagi. 1 atau 2 soalan saja saya akan bagi. Just buat sebab saya nak bagi faham tajuk yang tadi kita belajar. Okay, tak banyak tutorial tu, saya akan bagi 1 atau 2 soalan lah. Yang memang direct terus berkaitan dengan absolute advantage ataupun comparative advantage tadi. Yang ini. Okay. Tutorial 1 malam. Ataupun nak lajak, tak apa, buat dulu sampai 1 malam. Kita buat 1 malam dulu. Kalau perlukan masa tambahan, bagi tahu sebab cuti study week kan. Bagi tahu balik nanti. Kalau saya mungkin extend pun mungkin extend sampai 2 hari lagi lah kot. Mungkin sampai hari Isnin ke minggu depan. Okay, sebab kita nak memenuhi yang tadi tu. Yang tu je. Okay, so latihan saya akan bagi direct terus soalan. Bukanlah soalan macam yang berkaitan dengan pengiraan ini. Sebab nak bagi faham step-step dia. Okay, kalau ada soalan nanti kita boleh bincang dalam grup, tak ada masalah. Okay, setakat ni ada soalan tak? Doctor, may I know for the Karima when will be released out? Okay, Karima, I will try my best. Kejap, assignment. Bila exam start? Tak, bukan makro. Yang first exam. Bulan 7. Okay, saya akan bagi, kalau saya kata saya extend sampai hari Sabtu kan, assignment tadi kan. Tutorial tadi saya akan cuba bagi, paling lewat saya akan bagi 28 atau 29. Boleh? Boleh ke 28 atau 29? Okay, saya cubalah. Saya cuba untuk minggu depan. Okay? Okay, and then saya nak bagi soalan-soalan, bukan soalan lah, kita punya hints untuk exam. Okay. Sekejap, saya nak buka kejap. Mungkin hints-hints ni boleh membantu lah kot untuk exam nanti kan. 3 jam kan? Exam? 3 jam. 3 jam kan? Okay. So, totally memang calculation. Banyakkan calculation lah. Okay. Dia ada okay. Yang pertamanya saya bagi tahu dia ada definition.
Definition tu basic sahaja. Yang bab 1, bab 2 itu kita dah belajar yang awal-awal tu. So tentang definition boleh tahulah tentang labor force ke, unemployment ke, ekonomi growth ke, inflation ke, yang itu. Itu okay. Yang tu boleh baca balik. And then tentang mana tu? Tahu tak pengiraan, ingat tak yang kita buat pengiraan GDP? Yang percentage apa semua tu kan? Itu pun dia tengok balik pengiraan, itu calculation. And then tu okay, soalan 1, okay, soalan 2 yang C plus I plus G tu yang kita buat yang bab 5 itu. So boleh tengok yang tu balik. Boleh praktis balik latihan-latihan yang kita buat tutorial itu. Okay. And then soalan 3 ni kejap Okay, bab 1 juga, bab 1 yang awal itu kalau kita ingat pasal ada gambar rajah yang kita pernah buat tutorial juga. Itu tengok balik yang tu. Okay. Okay, ini pun sama juga C plus I plus G yang kita pernah buat latihan. And then pasal monetary policy dengan fiscal policy itu basic saja. Perbezaan apa semualah, apa yang basic-basic dia punya teori tu. And then ini part 7 ni yang tadi saya tekankan, itu memang kena tahu dia punya step-step dia. Dia lebih kepada absolute advantage, comparative advantage lah yang kita tunjuk hari kita belajar hari ni. Okay, and then dalam segi kewangan tadi pun kan ada kan list kewangan apa semua tu kan, itu pun perlu tahu juga, itu pun teori sahaja. Okay ke? Okay. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa exam lah kan. Sebab esok saya akan bagi kuis, saya akan masukkan kuis tu paling lewat esok pagi. Nanti since saya dah masuk, saya akan bagi tahu dalam group, saya dah on kuis dan juga tutorial. So macam saya cakap tadi, kuis last hari Khamis. Boleh hantar, tapi kalau siapa yang tak buat tu, saya memang tak akan remind. Takut saya pun sibuk, saya terlupa nak remind. So masing-masing ingatkan lah. Okay, tutorial pun sampai hari Sabtu saya buka. Sebab kalau boleh, lagi cepat kita macam submit semua tu kan, lagi cepatlah kirimat saya boleh keluar. Kalau tidak, lambat jugalah. Okay, so kalau tak ada apa-apa, kita jumpa hari apa? Kita jumpa waktu exam nanti. So, kalau ada soalan boleh je tanya saya personal, tak ada masalah. Boleh je tanya saya dalam grup pun tak ada masalah. Since saya ada masa, saya akan reply on the spot. Kalau saya reply lambat tu, saya minta maaf sebab mungkin waktu tu saya setengah sibuk. Itu je. Tapi saya akan cuba reply. In case kalau mesej saya macam contohnya mesej hari ni, saya tak reply, mungkin saya sibuk. And then saya ingat saya malam saya nak reply. Tiba-tiba saya lupa, esok pagi cuba remind balik saya. Tak ada masalah benda tu. Saya takkan marah. InsyaAllah. Okay, so kita jumpa waktu exam nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doctor, how about the attendance? Because doctor haven't give us right. Link ke ajuran. Attendance last ni tak ada, tak apa. Saya just ambil daripada sini je. Nanti saya tanda. Attendance lah. Okay, thank you doctor. Okay, nanti saya tanda sini. Tak apa sebab saya akan ada list kita kan, keluar siapa yang ada hari ni. Alright, okay. Thank you. Thank you, doctor. Thank you doctor. Thank you, doctor. Thank you, doctor. Thank you, Doctor.